Keluarga bahagia penjana masyarakat rahmah. Demikianlah bunyi bicara ilmu yang akan saya kupas satu persatu pada pagi yang berbahagia ini. Merujuk kepada Kamus Dewan, keluarga memberi maksud seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri serta anak-anak. Bahagia membawa maksud suasana tenang dan aman serta gembira. Sebut saja keluarga bahagia, sudah jelas terbayang dalam kotak pemikiran kita kehidupan satu keluarga yang bebas dari gejala sosial. Menurut Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi, rahmah adalah kata terbitan dari kata akar rahima atau yarhamu yang bermaksud lembut hati terhadap seseorang. Bagi membina rumah tangga bahagia yang mendapat keridhaan Allah, setiap ahli keluarga mestilah kasih mengasihi antara satu sama lain. Tujuan utama kebahagiaan sesebuah keluarga tidak lain, ia mestilah berkonsepkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagi mencapai keharmonian dan sifat ramah di dalam sesebuah institusi keluarga, ia perlulah dibentuk berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Andai sesebuah keluarga itu benar-benar menurut acuan dan kehendak Islam yang tulen, ia akan menghasilkan generasi baru Muslim yang unggul. Namun, jika sebaliknya, kelahiran generasi Muslim akan terencat dan terbantut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anzir ashiratakal aqrabin, bermaksud dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabat yang terdekat. Oleh itu jelaslah di sini bahawa keluarga merupakan sesebuah institusi terpenting bagi pembentukan sesebuah masyarakat rahmah, kerana dari sinilah lahirnya individu yang bakal memimpin negara pada masa hadapan. Tujuan kedua bagi memastikan keluarga bahagia adalah dengan memberikan pendidikan yang bersepadu kepada anggota keluarga. Dunia hari ini memerlukan kepada penguasaan sains dan teknologi, pengurusan ekonomi dan sebagainya. Keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi secara bersepadu mestilah wujud. Ibu bapa seharusnya memupuk minat anak-anak supaya bercita-cita tinggi untuk memburu kejayaan di dunia bahkan di akhirat. Mari sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Bermaksud, dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kebaikan kami di dunia. Mereka diberi kebaikan di dunia, namun tidak ada sedikit pun kebaikan baginya di akhirat. Dalam pada itu juga ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Asas ketiga keluarga bahagia ialah mempamerkan budaya saling menghormati dan saling bermaaf-maafan. Ibu bapa hendaklah menjadi contoh teladan yang baik dan menunjukkan sifat rahmah kepada anak-anak dengan memberikan bimbingan serta nasihat kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Secara tuntasnya, memberi kasih sayang sesama ahli keluarga merupakan tujuan utama bagi mencapai kebahagiaan dan keharmonian sepanjang masa. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih muda dan mengasihi orang yang lebih tua. Tujuan keempat dalam menjana masyarakat rahmah semestinya bermula dengan membudayakan syariat Islam dalam rumah tangga. Asas membudayakan Islam dalam rumah ialah dengan mendirikan solat berjemaah bersama ahli keluarga. Sedarlah bahawa ia bukanlah sesuatu yang mudah, malah ia menuntut kesabaran yang tinggi. Kedatangan Rasulullah SAW bagi membawa Islam bukan sahaja dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat seharian. Jika kita menelusuri sirah Nabi Muhammad SAW, baginda adalah insan yang paling menyantuni ahli keluarganya. Sifat tersebut telah menimbulkan perasaan cinta sahabat dan ahli keluarga kepada baginda. Aisyah radhiyallahu anha menyifatkan akhlak Rasulullah SAW seperti yang terkandung di dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Aisyah yang bermaksud, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Aisyah menjawab, bukankah kau telah membaca Al-Quran? Sa'ad menjawab, benar. Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Justru bagi mengamalkan segala tuntutan dan saranan dalam Al-Quran,
seseorang perlu meneladani sirah Nabi Muhammad SAW dalam segenap aspek kehidupan. Konklusinya, dapatlah dirumus bahawa keluarga bahagia adalah asas kepada wujudnya generasi baru Muslim, generasi masyarakat rahmah yang cermelang dan terbilang. Sesebuah rumah tangga yang disebut sebagai baiti jannati akan lahir dengan wujudnya keluarga yang bahagia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.